Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syed Azwan dalam program podcast Garis Krisis dibawakan khas oleh Studio Merdeka. Dan hari ini adalah episod pertama kita, sebuah platform yang akan menceritakan tentang isu-isu kemanusiaan daripada kisah-kisah yang dibawa dari garisan krisis. Apa itu garisan krisis? Garisan krisis adalah zon konflik dan bencana dalam dan luar negara. Dan panel yang kita bawakan adalah mereka yang betul-betul bukan hanya mengulas di social media, TikTok, what not, tapi mereka yang berada di lapangan. Those yang know how, been there dan melihat sendiri perkara itu. Aktivis kemanusiaan, pekerja kemanusiaan, wartawan dan juga petugas perubatan. Apa yang kita cuba sampaikan dalam garis krisis adalah membawa sesuatu isu yang kita akan angkat yang mungkin kita rasakan sesuatu yang tidak mendapat perhatian rakyat di Malaysia dan audiens penonton untuk podcast ini. Dan untuk episod pertama, kita akan mulakan dengan cerita kedua saya sebenarnya selepas Palestin, iaitu Afghanistan. Kisah sebuah negara perang yang sudah merdeka atau liberated daripada penjajahan sejak 4 tahun yang lalu, tetapi tidak mendapat perhatian dunia. Dan apa yang lebih menarik, bukan untuk penonton tapi untuk saya juga, adalah panel yang kita bawakan khas. Dan saya difahamkan mereka baru saja, panas lagi, 2 minggu baru balik daripada Afghanistan, tempat yang kita akan cerita tentang apa ada dengan Afghanistan. Saya kenalkan dua panel saya. Yang pertama adalah saudari Farah Lee, seorang influencer, pemengaruh dan juga aktivis kemanusiaan yang agak giat dalam kerja-kerja kemanusiaan yang terkini. Dia sampai ke satu tempat yang agak jauh bernama Baghlan di Afghanistan. Saya perkenalkan Farah. Farah, terima kasih kerana menerima jemputan kita untuk garis krisis yang pertama. Terima kasih menjemput saya dan banyak rasanya kita dapat berkongsi pengalaman bukan dari saya saja. Betul. Dari tuan juga. Yep. Berkenaan Afghanistan, insyaAllah. Saya sebenarnya bila saya tengok Farah punya video di Sokmed, terutamanya di IG, wow, interesting. First time dia masuk, dia pakai produk tau bagi Afghanistan. Kita tanya kenapa selepas ni. Saya kenalkan yang panel yang kedua, yang tidak asing lagi, orang yang punya pengalaman, bukan seorang aktivis tapi petugas kemanusiaan, 20 tahun pengalaman di banyak negara. Yang paling best, dia cerita kat saya dia pernah pergi ke Balkan and Serbia yang tahun 90-an dulu. Itu kita tanya kemudian. Saya perkenalkan Kak Lila Ruzaini. 20 tahun pengalaman sebagai petugas kemanusiaan. Terima kasih Kak terima undangan Garis Krisis untuk episod yang pertama ni. Terima kasih for having me, dan insyaAllah banyak perkongsian yang kita akan kongsi bersama insyaAllah. Saya difahamkan baru touchdown kan? Baru. Baru sangat. Baru balik 2 minggu lepas saya Afghanistan. Balik 2 minggu lepas, lepas kemudian tu ke Singapura, lepas tu ke Bangkok dan sekarang ni berehat lah. Tengok dalam 2-3 minggu dia dah ada 3 negara. So sepanjang hayat kita belum tentu pergi 3 negara. Setengah-setengah orang tu kan. Itulah panel kita yang kita bawa, orang yang pernah pergi ke sana. Okey. Sebelum kita pergi kepada panel, pada Farah dan juga Kak Lila, saya nak share sikit kenapa kita pilih Afghanistan instead of negara-negara lain. Kita tahu di Gaza sekarang apa yang berlaku, genocide, perang genocide, rezim Israel ke atas rakyat Palestin. 43,000 lebih mati, lebih 102,000 cedera, dan hal yang sama berlaku di Lebanon dan juga di Yaman. Yaman setiap 10 minit di sana satu kanak-kanak mati. Itu fakta di negara itu. Tapi why Afghanistan? Kenapa nak pilih negara penganas, negara perang? Benarkah itu semua? Akan dijawab oleh panel saya hari ini. Okey, saya mulakan dulu dengan Farah dulu. Okey. Macam mana boleh terjebak dengan Afghanistan ni? Farah. Interesting kan. Saya sebenarnya kita dapat tahu update pasal Afghanistan dengan perang konflik. Lepas tu kita tengok images yang di-share oleh di media masa yang paling epic lah, yang kapal terbang orang masa mula-mula baut kapal terbang sebab nak ikut balik US apa semua tu kan. So kita tahu benda tu tapi tak ada peluang untuk betul-betul mengenali Afghanistan. Sehinggalah saya ada kawan yang saya kenal agak lama dah. Dia berkahwin dengan orang Afghanistan dan hidup di sana.
orang Malaysia. Kawan tu lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan, Berkahwin oh. dengan orang Afghanistan. Okey. Sebab the husband belajar dekat Malaysia. So dia kenal dekat Malaysia. Kemudian dia ikut husband dia balik ke Afghanistan. Menetap di sana? Dia menetap dekat sana. Di Kabul atau di mana? Di Mazar. Mazar Sharif, antara bandar yang terbesar kat Afghanistan. So saya macam bila kita tahu konflik, kita hati kemanusiaan ni, kita macam nak masuk lah, nak tengok lah apa yang betul-betul berlaku. Betul ke apa yang kita tengok dekat media, sebab kita tahu kalau Islam, konflik, kebanyakan yang kita tengok kat media tu tak sama dengan apa yang betul-betul berlaku kat sana kan. Oh, itu sebab dia. So saya macam teringin nak masuk Afghanistan tapi tak ada jalan. Satu hari kawan saya ni dia post pasal Afghanistan, scenery Afghanistan. Dia cakap orang tengok Afghanistan dan Afghanistan yang sebenar adalah ni. Lepas tu dia cakap cantiknya. Afghanistan Airbus. Afghanistan cantik. Oh, itu dah masa dia. Okay. So cakap cantiknya. Lepas tu saya pun komen, saya reply di story tu. Saya cakap, nak pergilah kat sana, boleh ke masuk? Saya cakap, is it safe? Lepas tu cakap, ya Allah babes, very safe. Lepas US dah keluar, it's very safe, safer than before. And then it's very pretty, sangat cantik. And then sebenarnya ramai sangat orang yang memerlukan. Dia cakap, dia dah macam ada keinginan untuk approach Farah untuk buat misi kat sana sebenarnya. Ini 2001 lah kan? Masa lepas ke ataupun dah masuk next second year? Tahun lepas. Tahun 2023. After 2 tahun selepas lah. Saya pun tak adalah Tukar kerajaan. selalu update dengan kawan ni. Bila saya tengok tu lah, that's how it started sebenarnya. Bila dia cakap, saya pun kawan-kawan ni pun cakap nak approach Farah untuk buat misi dekat sana. And then cakap boleh ke masuk, senang ke dan sebagainya. Dia cakap tak apa, dia boleh arrangekan. Sebab dia memang menetap kat sana kan. So sebab itulah Farah pergi ke Afghanistan pada Februari tahun ni, awal tahun hari tu, dengan intention yang nak tengok apa kat sana, apa yang perlukan. Betul ke memerlukan ni? Teruk ke tak? Sama ke teruk dengan Syria, Lebanon, Yaman yang Farah pernah pergi sebelum ni kan. Jadi kita tak adalah pergi dengan bawa bantuan yang besar. Bawa yang macam one off punya contribution macam tu, food parcel, bagi makanan. Farah pergi berapa orang? 2 orang je. 2 orang. Saya dan media. Okay. Sebab kita nak experience je, nak reki tempat lah kiranya, nak tengok kawasan kat sana. Bila pergi, brother saya dalam banyak-banyak negara yang Farah pernah pergi, almost 20 negara untuk buat misi kemanusiaan, Afghanistan paling teruk. I can say that. Simpan dulu perasaan tu. Okay, simpan jap je. Nak pergi kepada Mrs. apa ni, Ratu Cantik kita ni. Okay. Kak Lila. Macam mana boleh sampai ke Afghanistan? Adakah dengan orang yang kat sebelah tu? Part of it is also orang kat sebelah ni. Okay. But then macam Kak Lila cakap, Kak Lila dah menghantar bantuan secara kecil-kecilan semenjak tahun 1996. 1996. 2024 lebih kurang 22 tahun sama dengan Tuan Mahathir punya pemerintahan. Betul. Okay. Masa tu perang. Okay. Dan masa tu sepupu Kak Lila members of SAHA, Strategic Advocacy of Human Rights. Okay. Based in Singapore. So sepupu Kak Lila masa tu umur baru 17 tahun. So dia bergiat pergi situ, tapi dia tak ada duit. Tak apalah, I support you. I beli stationery. Masa dulu ada Makro. Kalau you all tahulah Makro. Beli di stationery tu 1996 dah Makro dah boleh berfikir dah masa tu. Dah hantar dan sebagainya. Kemudian after that I hantar tudung dan sebagainya lah. Sebab aktiviti yang dilakukan adalah for women's right. So dari situ I rasa I always nak pergi. Tetapi keadaan tak mengizinkan, keselamatan dan sebagainya. Sampailah I nampak Farah Ali pergi. Bila? Masa dia yang berpurdah, the first dia pergi tu. Dia pergi kan, cakap, uish, Farah Ali dah pergi ni. So I tengok macam mana I boleh pergi dengan Farah Ali. Macam mana, I think that would be the safest way kan. Don dah cakap, I call Farah Ali, dia cakap kan, bila nak pergi lagi, something like that kan. So I cakap, okay kali ni I nak ikut lah. Sebab I rasa confident sikit Farah Ali pergi kan. Jadi I rasa confident. So I cakap, let's join Farah Ali and see what it is like. So itulah yang macam I rasa it's time for me to go. After so long, I dah membantu sepupu I dan sebagainya. Macam-macam yang my cousin gone through. Macam wanita ditangkap,
yang mana mereka dilabelkan sebagai tali barut Amerika dan sebagainya, dan dibawa ke Amerika dan diletakkan di Amerika for some reason. So banyak yang I go through dengan my cousin at that point of time. So bila nak pergi ni, anak tengok lepas pertukaran tu apa? What's next? Itu yang nak ni lah. Yeah. Tapi audience anda tahu, dia ada dua beza antara dua panel ni tau. Yang panel yang kat ujung sana tu, masa dia first dia pergi, dia berpudar. Di Afghanistan kita panggil Chaudhry. Yang warna biru kalau audience boleh tengok ni. Yang tu, dia panggil Chaudhry. Ejaan CADR ataupun kita sebut cadar atau Chaudhry. So yang kat ujung tu, dia memang macam berpudar jugalah. Yeah. Dia warna hitam lah. Tapi Kak Lila, dia tak. Dia pakai macam dia. Ya, sebab so macam mana boleh ada keberanian tu? Sebab kan first time masuk, atau memang Farah dah kata akak okey je pakai macam mana pun? Mula-mula ada macam, tapi I cakap Farah, I pergi, I tak nak pakai prudah. Okey. I tak nak pakai prudah. I nak pergi macam mana I macam ni, I nak pergi. Konon-konon macam nak challenge lah. Dia nak pergi still Syariah compliance. Yalah. Tapi Farah dah bagi tahu I, Kak Ella kena macam ni, kena bawah lutut, kena ni dan sebagainya. Dia dah bagi I the guideline kan. Tapi I tak nak pakai prudah. Kan, I nak pergi macam ni lah, I nak test tengok macam mana perception dia orang. Tetapi yang bestnya masa kita nak sampai kat Termiz dah masuk dalam kereta kan. Border. Nak nak tukar lah, mungkin nak tukar jubah ke pakai. Orang tu cakap, no muskil. Mafi muskil. Kata, tak payah. Macam, are you sure? Tak, pakai je macam ni. Dia kata pakai je. Right. Seluar tu tak adalah besar sangat, agak ketat dan sebagainya. Tak apa, masuk je. That was how I started to feel like Saya ingat kalau Kak Lila masuk kan, kalau sampai ke Kandahar, sampai ke Kandahar kat bawah kami betul di punya pusat tu, ataupun di Ibn Nangarhar, kalau pakai ketat lah kan, pakai je. Tapi you akan tengok Taliban semua macam ni. Kita tengok je. Tapi baru ni kita masuk, dia tak macam ni. Tak ada, dia tak akan tengok atau tak ada. Saya punya pengalaman ke sana, saya tengok dia orang kalau ada wanita di luar, mostly orang barat tau. Macam Farah dengan Kak Lila, orang Asia, orang Islam, and memang ni pun dia orang akan tutup tu kan. Nak ulang dulu kan sebelum kita pergi pada conclusion tu kan. Sebenarnya antara benda yang paling utama di yang first episode Garis Krisis ni adalah kita nak tanya satu soalan sebenarnya, iaitu yang paling penting sekali, sebab yang bercakap ni adalah wanita, kaum Hawa. Kalau saya cakap tak valid, walaupun saya pergi banyak kali ke berapa kali ke, tak guna. Dia kena hanya wanita kepada wanita untuk wanita. So hanya wanita percaya pada wanita. Orang cakap lagi macam tak jadi. So betul ni, soalan ni mudah je. Betul atau tidak Afghanistan close quote Taliban close quote ataupun negara tu sendiri adalah menindas. Soalan ni mudah je. Adakah Afghanistan atau Taliban menindas wanita berdasarkan apa yang mungkin Kak Lila dulu, apa yang Kak Lila lihat, dan Farah. Dalam jangka masa Kak Lila yang terkini, dan Farah dah dua. And boleh share kenapa cakap begitu? Kenapa you say that? Pindah atau tak? Kalau kita tengok, kalau kita sebut Afghanistan, dia sinonim dengan kanak-kanak perempuan tak boleh pergi sekolah. Wanita tak ada hak. Itulah, kita dengar itu je lah. Sampai kadang-kadang dah jemu dah dengar reason tu. Penindasan terhadap wanita ni, wanita tak boleh pergi bekerja dan sebagainya, tak boleh keluar dan sebagainya. Apa yang Kak Lila nampak masa tu, nampak ramai je perempuan on the road. Itu kan? Yang saya terkejut sebenarnya. Sampai rambut keluar. Ada satu tu, Farah kan, rambut blonde lagi keluar. Mazhab Hanafi. Jadi, so dia rambut boleh nampak. As long as tutup je. Dia tak macam Mr. Syafi'i. Rambut tak boleh nampak. Betul tak? Jadi Kak Lila nampak ramai wanita on the road, and then tak adalah nampak seperti mana yang semua yang berpakaian yang biru tu. Cadar. Dan setengah tempat tu kita nampak ada wanita yang bekerja. Ada yang kita tengok pergi keluar bekerja di sekolah, tadika dan sebagainya. So bercakap tentang penindasan ni, Kak Lila rasa mungkin is the culture. Sebenarnya wanita ni dia culture differences. Kan, culture di sana wanita ni memang bukan priority. Ada ada one of the day kita pergi on the way ke Baglan. Toilet wanita tak ada.
Adakah itu diskriminasi? Toilet wanita tak ada. Toilet wanita tak ada sebab it is not a norm for untuk wanita pergi keluar berjalan-jalan. Kan? Tak ada. That is not norm. Betul. Interpretasi adalah diskriminasi. And also the culture differences. Kalau tengok wanita kat sana memang lelaki dia dominant. Dia tak, lelaki dia tak, aku jangan cakap banyak, aku lelaki. Itu dalam Islam kan. Lelaki lebih dominan daripada wanita. Jadi wanita Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya. Jadi wanita ni memang culture dia orang tak keluar rumah, tak expose, tak boleh cakap banyak, kan? Dan of course yang tak boleh cakap banyak tu saya tak setuju, tapi tak apa, teruskan dulu. I mean tak yang boleh tak boleh expose je. Publicly tak tak because boleh. within family dia boleh. Ya. Jadi pada Kak Lila is more towards cultural differences. Culture, custom dan sebagainya. Jadi kita ni kenalah menghormati culture di Afghanistan macam ni. Culture di tempat lain pula. Jadi why don't we respect each other culture? Kan? Supaya kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai rakyat ataupun masyarakat di dalam negara tersebut. So I am more into culture yang membataskan culture itu yang membataskan yang antara wanita tu. So Kak Lila punya concern saya dapat tadi tak tindas lah. Tapi Mike Farah mungkin ada pandangan yang berbeza. Millennials. Yes. So dia akan ada pandangan yang berbeza kan. So what do you concur, setuju dengan apa yang Kak Lila cakap ataupun you tengok macam mana? Saya kalau Farah pula, Farah ada pandangan sisi yang bukan lain tapi yang sebelah yang Kak Lila punya pandangan sisi mungkin dari sisi custom dan sebagainya. Farah punya pandangan sisi sebelum pergi pun macam kenapa budak-budak tak boleh sekolah? Kenapa perempuan tak boleh sekolah? Tak boleh jadi ni. Macam tu kan. Tak boleh jadi ni. Tak puas hati. Lepas tu pergi nak tanya. Memang tu antara soalan. Kenapa perempuan tak boleh pergi sekolah? So bila kita pergi kat sana, macam yang cakap, perempuan banyak je kita nampak dekat luar berjalan-jalan. Bekerja pun ada. Yang jadi cikgu pun ada. Apa semua kan. Ada. Yang jadi medical officers pun ada. Nurses pun ada. Ramai. Ada. If you go to hospital, ada. Betul. Tapi di cerita seolah-olah tak ada. Teruskan. Betul. So pada pandangan Farah dengan situasi di Afghanistan sekarang dengan peluang pekerjaan yang I think like 40%, 60% tak ada dekat sana dan mengetahui dari segi Islam juga lelaki adalah ketua keluarga dan peluang pekerjaan itu prioritinya adalah kepada lelaki. Itu yang Farah nampak. Di Afghanistan lah. Di Afghanistan. Maknanya kerja tu adalah kerja orang lelaki. Kerja orang lelaki. Kerja cari nafkah adalah lelaki. Dalam Islam. Which is dalam Islam pun benda yang sama. Memang ayat yang saya baca tu pun memang cakap pasal Qawam tu adalah pelindung dan pencari nafkah. Betul. Kepada 3 wanita. Yang tak semua orang tahu. First is your isteri. Adik atau kakak yang belum kahwin. And then anak-anak perempuan kita, anak kita, and of course mak ayah bila dia orang dah tua lah. That is Qawam lah. Maknanya di Afghanistan Farah nampak tu di Afghanistan dan Islam secara keseluruhannya kita tak boleh nafikan lelaki adalah the main sole provider kepada family. So kalau perempuan nak bekerja tu top up. Tapi dalam situasi Afghanistan yang peluang pekerjaan pun tak ada, yang lelaki nak bekerja pun tak ada. Sebab itulah nampak macam perempuan ni tak boleh kerja. Lelaki je boleh kerja. Nampaknya macam tu. Tapi sebenarnya situasi menyebabkan keadaan itu berlaku. Dan anak-anak pun sama. Sebab dengan situasi sekarang madrasah banyak yang rosak dan sebagainya, tak ada tempat, kurang tempat, kita prioritikan, utamakan pergi ke madrasah juga tengok. Pergi madrasah juga. Di mana? Di Baghlan kita pergi, dekat Mazar pun kita pergi visit sekolah juga. Di sekolah dia selalunya ada yang lelaki saja atau perempuan saja. Betul. Ataupun campur. Lelaki saja. Yang Farah dengan Kak Lila. Yang Farah pergi tu campur, yang sekolah tu campur. Tapi dia 12 tahun kan. Budak 12 tahun pergi sekolah. Yang dekat Baghlan tu lelaki sahaja. Lelaki Baghlan dia ada kampung. Perempuan susah nak sekolah. So nampak situasi lah yang menyebabkan nampak seolah-olah Afghanistan ni mendiskriminasi wanita dan kanak-kanak wanita. 2 hari lepas saya baru tengok dekat YouTube tadi, BBC punya report, BBC News,
wanita ditindas dia punya main kan. Tapi dalam tu dia tahu quote apa yang dia guna. Every moment you feel like you are in prison, even breathing is difficult. Itu yang dia ambil. Dia cakap setiap saat saya merasa saya berada dalam penjara, seorang budak perempuan dia cakap malah nak bernafas susah. So itu naratif yang dibawa daripada dulu pun. That's why kita sebenarnya kalau kita nak jawab persoalan yang wanita ditindas atau tak, it's not as simple as yes or no. Betul. You kena lalui itu, then you baru tahu apa sebenarnya. Kenapa? And bila kita tengok laporan media barat kan tentang penindasan yang saya baca contoh macam tadi, it's a lie lah kan kalau berdasarkan yang Kak Lina nampak ataupun yang Farah nampak. Kalau kita tengok itu satu culture kat Afghanistan yang tak di-revealkan. Dia orang akan tukar kepada ditindas. Kalau kita tengok wanita ni tak nak takat gambar dan sebagainya di tempat macam Syria, even di Turki, sama je kan, dia orang pun tak nak ambil gambar. Sama je tak nak ambil gambar. I mean it's a route. Kalau you pergi dekat Arabic state dengan negara Arab, you nak ambil gambar dia orang, betul, kita minta permission. Tetapi that was not being used as the issues. Penindasan di Syria. Di Syria. Penindasan di Yaman. Terhadap wanita. But betul, it is in Afghanistan. So there must be a reason kan. And then kalau kita tengok tentang kanak-kanak tidak benar pergi ke sekolah daripada 12 ke atas. Pada Kak Lila mungkin dia baru pertukaran daripada Amerika kepada Taliban. Correct me if I'm wrong. So pada they need time. Dia perlukan masa untuk menukar silibus. Macam mana time dah 3 tahun dah Kak Lila. Ya, maybe kan. Macam mana tak ada jawab? Pertukaran daripada segi silibus. 3 tahun is very short for very short for 3 tahun for a country punya. It's very short. It's very short. Betul. I did concur it's very short sebab banyak faktor lah. Banyak faktor sebab duit, tekanan ekonomi, sekatan ekonomi barat. Yes. Sebab you need time daripada segi infrastructure, daripada segi silibus. Dulu I tak tahu lah apa silibusnya. Sekarang mungkin silibus more to Islamic ataupun Syariah compliance dan sebagainya. So to do that you need time to betulkan silibus dan infrastructure, dan juga what is the priority of the country. Kalau sekarang ni kalau kita tengok 40% in need of job in the kawasan bandar kan, pekerjaan tak ada dan sebagainya. Of course, immoral sanction has been imposed onto Afghanistan. So what is your priority? Is it food or education? If you don't have food, how can you go to school? Hungry people is angry people. Yes. So I think I look at it as a priority of the government. What has got to apa yang kena diprioritiskan? Kan? Kalau kita makan dengan beli buku, makan kau tak makan you mati macam nak beli buku. So I think this priority yang kita perlu faham dan perlu disampaikan to the international community, because I think this is the moral obligation of the international community juga kan. Betul. Untuk faham the whole situation of Afghanistan. Ini yang Kak Lila nampak kat story. Ya, I nampak. Farah dan Kak Lila ada pergi ke madrasah tadi kan. Sempat tak cerita korek daripada diorang on pendidikan untuk wanita ni? Sempat tak berbual dengan diorang? Cikgu diorang ke ataupun pelajar ke ataupun program ataupun mungkin program one off cash ke bagi makan tu macam mana kalau dekat sana? Dekat madrasah tu kita distribute snacks. Okay. Snacks kan Kak Lina? Buku, alat tulis. Sempat tak encounter dengan cikgu-cikgu pelajar dia? Tak sempat sangat tak nak bersembang pasal tu. Tapi dia orang seronok sangatlah. Budak-budak lelaki tu kan, yang anak syahid dan sebagainya, dia seronok kehadiran kita kat situ. Tapi tak sempat sembang. Saya ada 2 cerita tau. Saya ringkaskan lah. Saya tak nak jadi cerita saya, ini cerita panel. Kita nak dengar. Tapi saya nak beritahu satu benda. Saya ada seorang sahabat namanya Rahim Ghafari, ada 2 orang anak. Kami makan, kemudian cerita pasal anak dia. Dia kata one day I have to choose whether my daughter kena pilih aliran yang kedua. Sebab aliran pertama, pelajar wanita hanya boleh sekolah rendah je. Untuk pendidikan moden. Kita sebut moden moden. Pendidikan moden yang kita term kan. Moden dengan Afghanistan. Moden yang macam kita duduk belajar kat sini lah. Tapi sejak tukar kerajaan, untuk hanya grade 1 sampai grade 6, which is darjah sampai 12 tahun lah. 12 tahun ke atas, hanya lelaki sampai atas, sampai ke universiti. Tapi pelajar wanita tak ada. Sebab tu tanya Kak Lila tadi 3 tahun lama tak lama.
saya pun setuju juga perlu bagi masa. Satu lagi, kalau dunia nak perlu bagi masa, dunia pun kena bagi duit, kena lepaskan duit dia orang. Betul. Kena bantu. Bukannya sembang je and kutuk and kritik without any government pun ikraf dia orang kan. Berbalik kepada anak sahabat saya tu. So dia cakap bila dia besar, saya cuma ada 2 pilihan. Dia seorang lecturer. Dulu okey. Sekarang dia depend on ni. Very sad ke depan dia. 2001 sampai sekarang. Jadi dia beritahu kat saya, bila anak dia besar, dia hanya ada 2 pilihan. Either pergi aliran kedua, aliran agama. Aliran agama ni tak dilaporkan dekat ni. Sebenarnya ada untuk pelajar wanita aja aliran agama, yang mana matematik, sains, bahasa Pashto dari what not semua sekali dia ajar. Tapi dia lebih kepada aliran agama madrasah, yang mana bukan aliran moden. Itu pilihan yang dia orang ada. Ataupun dia kata saya kena keluar daripada negara ni. Tapi I'm knowing him, dia tak boleh keluar. Sebab it's not easy untuk dia keluar. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi Malaysia, Malaysia terima dia. Dia nak pergi US, berapa banyak orang yang boleh pergi ke US? Dia nak pergi Canada, dia nak pergi Jerman, what not? Tak. World Economic Forum punya data, pertengahan 2021, Afghanistan berada di tempat terakhir dalam hak kesamaan gender semasa 20 tahun di bawah government US. This is a fact. Saya ulang balik, World Economic Forum, hak kesamaan gender, kedudukan wanita adalah berada yang terakhir sebelum tukar kerajaan. Betul. So, what do you think about this? Itulah yang bila saya sembang-sembang dengan lokal Afghanistan dekat sana, kata dengan sahabat tu sekali yang kan. Betul. Dia pandangan dia adalah kenapa nampak macam Taliban belum buka peluang untuk anak-anak perempuan untuk ke sekolah adalah sebab pada diorang banyak anasir-anasir ataupun barat punya influence dalam silibus ataupun pendedahan tu yang diorang macam nak jaga. Macam Kak Lila cakap tadi, diorang macam Kak Lila cakap tadi kan, nak preserve dulu anak-anak ni, sebab kalau diorang ke sekolah, diorang tak ada akidah yang kukuh sebab negara diorang baru. Dari masa US dulu, konon-konon dia orang cakap, dia orang datang nak selamatkan Afghanistan daripada ni, nak bangunkan apa semua. Tapi apa yang dia buat, dia ambil resources. Betul. Kalau pembangunan 20 tahun, should be adalah bangunan-bangunan tinggi, sekolah yang proper. Okey, being kita dah sampai kat situ, paling tinggi mungkin 12 tingkat, 11 tingkat. Kot. Tak tahu lah Mazhar Syariah atau Sasat Ampat. Pun susah. Mazhar Syariah ada bangunan tinggi ke? Kalau Kabul pun lebih kurang macam tu lah, dalam 15 tak tinggi. Betul. Betul. Dalam 11 tu kan. Mazhar lagi rendah. Rasanya dalam 6-7 tingkat. Betul. Paling tinggi. So kalau kata kau datang nak tolong negara ni, apa yang kau dah tolong pun kan. Dan jenayah masa US masih invade Afghanistan compared to sekarang, masa invasion ni lagi banyak jenayah yang teruk. Arak, dadah. Masa sebelum ditukar kerajaan ni lah. Betul. Sebelum di bawah Taliban. So Taliban perlu bagi ubat yang they had to be extreme. Awal-awal yang cakap semua orang kutuk Taliban very extreme. Kenapa yang ni kena bunuh. Saya terkejut ni bila seorang wanita daripada Malaysia, Farali, cakap menggunakan perkataan ubat. Maknanya dia sakit. Kesakitan yang US datang bawa the disease ni, yang penyakit-penyakit yang alkoholik, drug addict. Yes. Drug addict banyak dulu, beratus. Sangat kawan-kawan Farah yang kahwin dengan orang Afghanistan tu, dia kahwin sebelum US keluar. Dia cakap masa US invasion tu, dia sangat takut nak pergi mart, kedai runcit biasa pun dia terpaksa ini di Mazhar Syariah tau, bandar besar ni, bukan kampung ni kan? Bukan. Okay. Dan dia cakap masa tu dia boleh tengok orang-orang ni macam zombie, mabuk, khayal dan sebagainya. Betul. Masa US invasion yang diorang cakap, bagus sangat aku ni masuk Afghanistan nak tolong. So bila Taliban take over, inilah yang Taliban perlu ubati. Orang they had to be extreme untuk terus limit alkohol, limit drugs, untuk jaga all this anak-anak yang dah terikut dengan US punya ni, nak jaga dia orang punya mindset balik tu. So back to the education punya aspect tadi tu, kenapa
not yet untuk anak-anak perempuan ni sambung pelajaran belum lagi kepada 12 tahun ni, selepas 12 tahun ni ke atas ni adalah disebabkan diorang nak betul-betul kuatkan dulu akidah anak-anak perempuan ni, sebab dia tahu yang lebih senang terpengaruh adalah wanita. Kalau ego tadi lelaki, yang senang terpengaruh, terinfluence adalah wanita. Tapi itu hakikat yang kena diakui tau. Kalau tidak kerana hawa, kita semua berada di syurga. Tapi tak apa, berbalik pada tu, ada orang setuju tak setuju lah. Tapi macam mana? Tapi saya balik dekat Lila, ada satu yang latest tau kat Lila. Bulan 7 hari tu keluar satu dekri daripada Amirul Mukminin, pemerintah supreme dia lah di Afghanistan. Yang ni dilaporkan oleh media barat juga. Dia kata bermula pada tarikh itu wanita sudah tidak boleh lagi keluar rumah dan juga tidak boleh bersuara di public. Betul ke dia orang semua bisu dekat public sekarang lepas bulan 10? Sebab ni bulan 7 saya last pergi bulan 6. Kak Lila dengan Farah bulan 10. So benda ni keluar bulan 7. Tak boleh bercakap langsung. Dia reporter dia kata tak boleh, semua kena berbisik-bisik tepi jalan. Tolonglah jawab. Apa yang Kak Lila nampak lah ya. Bila dia cakap wanita tak boleh bersuara dan sebagainya di public kan? Di tempat awam, di pasar ke mana. Ada juga few video yang Kak Lila tengok secara brutalnya, polis ada tangkap wanita ni menjerit, I need my freedom of speech and bla bla bla. That part je dia ambil. Aktivis lah, itu aktivis. Tak boleh bercakap dan sebagainya. Because they were being stopped. Yang Kak tengok sendiri? From talking. Apa yang Kak Ella nampak dan pada pendapat I lah, bila kita nak buat sesuatu demonstrasi atau nak bercakap secara terbuka, kita terpaksa work together with the government. Kita terpaksa ikut apakah syarat-syarat yang telah diletakkan oleh kerajaan. Macam mana apa yang terjadi kat Malaysia ni, apa yang kita nak buat, apa yang nak cakap dan sebagainya, kita harus ikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Betul tak? Kan? Kita tak boleh simply je. Kan? So, I think freedom of speech in the public, they are allowed. There's no such official ban which has been imposed by kerajaan, if I'm not mistaken. Saya agree lah sebab I tak nampak there's one official ban mengatakan, sama juga dengan sekolah budak-budak after 12. Ini correct me if I'm wrong. After 12 tak pergi sekolah. They can go to public school. They go, but kalau NGO buat public school modern, but dia ada aliran kedua, aliran madrasah tadi lah yang saya cakap tadi kan. Tetapi kalau private school, private school, they can. So jadi it is very what would I say? Terlalu susah kita nak rungkaikan sebab media barat ni dia banyak menghentam, kata tak dia banyak ambil klip-klip yang wanita pergi kat tepi jalan dan sebagainya. Tahu tak, mungkin dia tak ikut syarat yang telah ditetapkan. Sama juga dia negara-negara lain. Negara-negara lain, kalau you langgar apa yang telah kerajaan tetapkan, of course you kena tangkap. Kan? So whatever you want to do, you kena ikut. Bela Afghanistan ni, dua-dua ni. No, because kita fikir secara logik. Because for 20 years, apa yang Farah cakap tadi, for 20 years ataupun 43 years lah they have been in war. Kalau kita lepas pada Soviet lagi lah. Kalau 20 years ni under the US. Kita bercakap tentang 43 years lah. Not even one single family who are not affected by the war. Betul tak? Betul. And is it easy to change? Kan? Dan juga culture ni dah terlalu dekat dan sebati dengan diri diorang. Betul. Kan? Dan bila kerajaan dah tetapkan, dia nak membetulkan after 20 years. Kita dengar pasal Afghanistan ni kebuluran, tak makan, wanita tak boleh from day one. Macam Kak Ella cakap tadi, 96 I dah menghantar bantuan. Isu yang sama, perempuan tak boleh keluar. Yang nak ambil box I sampai dekat Afghanistan tu, perempuan tak boleh nak ambil. Masa nak ambil dah bom, dah habis dah box-box yang I hantar tu. Sebab apa perempuan tak boleh keluar? Masa tu zaman siapa? Zaman Taliban ke zaman siapa? Taliban kan? Dia ini kali kedua dia perintah. First dia perintah 1996 sampai 2001. Tapi masa tu dia memang hardline itu hard. Dia hardline dia kalau nak share sikit dengan audience kita kan. Orang lelaki kalau tak ada berjanggut dia anggap lelaki. Betul. Yang kedua, tak boleh dengar muzik. Masa tu itu dipanggil 1.0. Tapi bila saya rasa saya masuk, Farah masuk, Kak Lila masuk, things are different because dia orang pun ada internet lah, dia orang social media, they know that everything is being watched. Betul. Everything can be communicated
even during time of wars macam apa yang berlaku di Gaza, so dia dah berubah kan. Betul. So take kita adalah ditindas atau tidak ditindas, maksudnya benda ni masa zaman Amerika invaded them pun dah memang itulah ceritanya. Miskin, tak boleh belajar dan sebagainya. Alright. Okay. Sebenarnya kalau nak cakap pasal wanita ni, saya rasa 3 episod itu boleh teruskan kan. Tapi kita nak ke topik yang seterusnya lah, which is